warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan, puan, bapa, ibu di mana juga kita berada hari ini? Apapun kita mensyukuri segala nikmat yang masih ada yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidup. Kan ini adalah modal untuk kita bertemu dengannya kelak insya-Allah. Jadi oleh sebab itu pada hari ini Pak Haji nak ceritakan tentang sakit walaupun tidak ada tanda. Apa dia sakit walaupun tidak ada tanda? Kadang-kadang kita tengok ramai teman-teman kita, dia kata dia sihat, dia kata dia tak ada masalah positif COVID-19 ini, tetapi bila diperiksa ternyata dia adalah salah seorang yang ada masalah COVID-19 ini. Jadi oleh sebab itu tidak ada tanda. Yang lebih parah, tiba-tiba bawa kereta, bawa mobil, tiba-tiba terjatuh dan bawa ke rumah sakit, ternyata sudah parah COVID-19. Jadi tidak ada tanda. Jadi oleh sebab itu bagaimana kita untuk memahami apakah benar penyakit yang tidak ada tanda? Sebenarnya ada isyarat yang sudah diberikan, tetapi kita tidak memahami bahasa tubuh yang ada pada kita. Sama juga seperti Pak Haji selalu sebut, kalau orang itu dia ambil herba, tiba-tiba dia sakit kepala. Dia kata, Pak Haji, aku sakit kepala bila ambil herba. Sebab apa? Sebenarnya itu bahasa tubuh. Tubuh beritahu kata air tak ada. Air kekurangan air dalam tubuh badan. Sebab apa? Banyak kencing. Herba diuretik. Jadi tubuh itu menjerit, tolong minum air segera. Dia tak faham. Sebenarnya itu adalah tanda. Jadi dia terus tak menghiraukannya. Rupanya tubuh badan itu kerana tidak ada air, maka dia ambil air daripada air otak. Maka bila dia ambil air daripada air otak, sakitlah di bahagian kepala tersebut. Begitu dia kadang-kadang dia ambil daripada air pinggang, maka sakit pinggang. Biasa orang sebut, Pak Haji, aku tak boleh ambil herba. Kenapa? Kalau ambil rasa sakit kepala, sakit pinggang. Itu adalah dehydration, kekurangan air. Itu sebenarnya tanda tapi tak difahami. Oleh kerana tak difahami, maka dia terbiar begitu saja. Maka tiba-tiba kita jadi penyakit yang lebih serius. Pada ketika itu, maka muncullah satu istilah mengatakan sakit tidak dimulai dengan tanda. Apa contohnya? Contohnya dalam penyakit jantung. Misalnya kata jantung. Silent killer, pembunuh dalam kesenyapan, dia tak rasa sakit. Jantung ni dia tak memberikan kesan sakit seperti asam urat. Asam urat tu sakitnya luar biasa. Sakitnya menjerit-jerit, menangis-nangis asam urat itu. Sensitif sekali kalau asam urat itu atau gout itu. Tetapi tidak seperti jantung. Jantung dia tak begitu. Jantung orang tu selalu ketawa, jatuh dan mati. Ini apakah termasuk dalam sakit yang tidak ada tanda? Sebenarnya ada tanda. Dia tidak mengetahui. Apa dia? Tanda pertama cepat marah. Yang kedua, ini dah kita belajar dah, merah di sini. Yang ketiga, kadang-kadang ada seperti ditusuk seperti jarum di dada sebelah kiri. Kemudian kalau orang itu dia belajar lagi, dia berjalan dia akan cepat capek, lemah, naik daripada satu tangga ke satu tangga itu terpaksa berhenti 2-3 kali. Itu kan tanda. Walaupun kita tak nampak itu, mungkin kita tak perasan ataupun mungkin kita tidak ambil perhatian, tapi itu adalah tanda. Baik, oleh sebab itu maka apabila wujud tanda ini sebenarnya isyarat untuk cari obat. Allah datangkan hujan, sebelum hujan itu datangkan awan mendung untuk kita cepat mencari payung, untuk cari tempat berteduh, untuk cari tempat perlindungan. Begitu Allah datangkan penyakit pada tubuh badan kita, maka Allah bagikan petanda-petanda. Petanda itu namanya bahasa tubuh. Paling kurang Pak Haji nak sebut, tanda itu bukan tanda penyakit tetapi tanda kelemahan. Kerana dia akan dimulai dengan lemah terlebih dulu. Maka dengan kelemahan itulah dia menyebabkan penyakit itu menjadi semakin serius, menjadi kronik, menjadi degeneratif. Apa dia tanda-tandanya? Yang pertama, susah tidur pada waktu malam. Yang kedua buang air besar yang tak lawas. Yang ketiga, ada flu. Yang keempat, ada batuk. Yang kelima, ada discharge, ada ingus ke, ada keputihan keluarkan. Itu semua tanda-tanda yang menunjukkan bahawa
tubuh badan kita itu sedang mengalami suatu proses kelemahan, lemah. Macam kita lah, kalau lemah immunity tubuh badan kita, itu petandanya. Kalau lemah iman, kita malas nak solat, malas nak zikir, malas nak baca Quran, malas nak tazkirah, malas untuk pergi ke majlis ilmu, malas untuk berjamaah. Maka Allah datangkan rasa malas itu untuk cover rasa malas, untuk dekat padanya. Maka Allah datangkan goncangan hidup. Goncangan hidup itu ujian namanya. Datang COVID-19 supaya orang itu dekat dengan Allah. Ya, tak dinafikan ada orang itu meninggal. Ya, meninggal insya-Allah syahid. Jadi orang yang masih hidup ni harus dekat dengan Allah. Tapi kalau COVID-19 ini tak bawa orang itu dekat, hanya baca berita orang sini meninggal di New York, sudah tidak upaya lagi untuk menampungnya. Di Itali berlaku begitu juga, di negara-negara lain juga berlaku berkejatuhan, tetapi tidak ada improvement, tak ada perubahan untuk dekat dengan Allah, untuk kita bermunajat. Tak pernah fikir malam ni nisfu Syaban, malam ini untuk bertaubat kepada Allah. Maka tidak ada kegoncangan ini, tidak bawa kita kepada Allah. Dia bawa hanya untuk sekadar akal, tapi tak bawa kepada tauhid, kepada iman. Jadi oleh sebab itu, maka tanda-tanda ini adalah merupakan salah satu untuk kita back to Allah, ya, wa raja'na ila Allah, supaya kita kembali kepada Allah yang satu, yang esa dan sebagainya. Jadi Pak Haji dah terangkan bahawa apabila wabak menyerang begini, apabila penyakit menyerang begini, maka asas yang pertama mesti balik dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kita cari obat. Obat apa yang kita harus berikan. Baik. Jadi oleh sebab itu, maka kita cadangkan mengambil herba. Bila seorang itu sihat, kita ambil herba. Orang sakit, kita ambil herba. Sebaik-baiknya herba diambil oleh orang sihat atau orang sakit. Cuba bapa ibu menjawab. Herba ini diambil untuk orang sihat atau orang sakit? Banyak orang mengatakan herba ini digunakan untuk orang sakit, sudah kena virus COVID-19, baru bagi herba SJ2, dibagikan embun pagi spray, dibagikan kopi radik. Benarkah begitu? Cara begitu kita berada di ambang kebimbangan. Kita berada di dalam 50-50. Ya, tetapi cara yang terbaik ialah kita membuat kubu, membuat pelindungan, membuat perisai, shield kepada tubuh badan kita, iaitu herba diambil ketika kita sihat. Ya, ingat lima sebelum lima, ingat waktu sihat sebelum kita sakit. Ya, jadi sihat itu yang perlu kita ambilkan herba. Kita ambil herba itu kena rutin, kena ambil pada setiap hari. Sebagaimana orang-orang hari ini mengambil suplemen, begitu mereka mengambil vitamin C, vitamin E, mereka mengambil omega 3, mereka mengambil yang lain-lain. Tetapi kita sebagai ahli herba juga kena ambil herba rutin pada setiap hari, supaya tubuh badan kita ini mempunyai resisten, mempunyai kekuatan. Sebab kekuatan itu ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Bapa ibu sekalian, saya nak ceritakan bagaimana ular di dalam hutan. Ada nama king cobra. Ya, ada O di sini. Ya, kalau dia patuk itu meninggal. Tedung selar orang panggil di Malaysia, patuk meninggal. Ada ular-ular lain lagi yang berbisa. Tetapi racun daripada ular tersebut dimasukkan ke dalam kuda, di dalam dosis yang tidak mematikan kuda tersebut. Kemudian kuda tersebut mengeluarkan apa dia panggil serum kuda, mengeluarkannya antibody untuk cover daripada racun yang dimasuk tersebut. Maka orang mengambil serum kuda tadi, buat suntikan itu kepada orang yang terkena racun ular. Maka ini juga saya lihat sudah ada kecenderungan bahawa orang-orang yang sudah kena virus COVID-19 ini, darah mereka itu mempunyai antibody sama seperti serum pada kuda tersebut.
maka pengambilan daripada antibody tubuh yang telah terkena, yang telah sihat, digunakan kepada orang-orang yang sakit, boleh memberikan antibody pertahanan kepada orang yang sakit untuk cover dengan virus COVID-19 ini. Ini satu kaedah. Sama seperti merawat racun ular. Dia ambil serum kuda. Serum kuda digunakan untuk membuat injection kepada orang yang kena daripada patukan ular. Begitu juga orang yang sudah kena permasalahan virus COVID-19 ini yang telah sembuh, maka dicoba sekarang ini dalam satu penelitian bahawa serum darah mereka itu boleh digunakan untuk merawat orang-orang yang masih sakit. Ya, jadi itu ada di antaranya. Jadi baik, apa yang Pak Haji nak sebutkan ini, kadang-kadang orang tidak tahu di dalam hutan tu ada satu pohon namanya ara sonsang. Ara sonsang ni pohon kalau kita berjalan di kampung-kampung, di belukar-belukar, ada nanti daun bunganya itu akan terlekat di seluar kita. Ya, bunga itu akan terlekat, dan kalau bunga itu terlekat ada dua jenis, ada yang kasar, ada yang kasar, ada yang lembut. Yang kasar itu kalau kena di bahagian betis kita, merah juga betis itu, perih juga betis tersebut. Tapi tahukah dia bahawa dia mengandungi satu bahan anti racun ular? Dari segi pengalaman Pak Haji, Masya Allah banyak sekali. Ya, banyak sekali orang-orang daripada Laos juga yang datang di tempatnya Pak Haji di Perlis. Mereka ini bekerja di kawasan tebu, cuping yang besar. Kawasan itu kawasan ular. Kawasan ular. Mereka membawa itu punya benih-benih daripada pokok tersebut, mereka tabur di kawasan mereka tinggal. Ketika mereka dipatuk oleh ular, mereka kejar ular itu kerana mereka makan ular. Ya, orang-orang di Laos. Mereka tak kira orang yang dipatuk ular kerana mereka mempunyai antidot. Antidot ialah daun daripada ara sonsang tersebut yang diambil dan diletakkan di tempat itu, ditumbuk atau dikunyah, diletakkan tempat tersebut. La yughadiru saqama, hilang, tidak ada kesan. Itu antidot. Jadi kalau begitu, maka kaedah pengobatan ini terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai ubatan yang tinggi. Sama seperti kita kata ikhlas yang tinggi, membuat amal ibadat dengan keikhlasan yang tinggi. Seperti orang itu menanam yang tak harap untuk panen. Orang yang memberi tak harap untuk membalas. Bukan give and take, tidak. Dia hanya fikir untuk give saja kerana sudah banyak nikmat Allah yang beri kepadanya. Kalaupun dia tidak diberi, maka dia tidak pernah merasakan apa-apa kerana dia hanya merasakan dia perlu untuk memberi. Give saja. Ya, kita give saja itu mempunyai tahap keikhlasan yang tinggi. Begitu juga di dalam herba ada pengkelasan obat-obat yang tinggi. Ubat-ubat yang tinggi yang bukan jadi ulam-ulam, bukan. Yang bukan jadi lalap, bukan. Tapi jadi obat yang tinggi. Ubat yang tinggilah yang diketahui oleh sebahagian, yang tidak diketahui oleh sebahagian orang yang lain. Maka mereka inilah yang mempunyai pengetahuan. Misal kata apa yang Pak Haji nak sebut dekat sini, bahawa di dalam virus COVID-19 ini ada ubatan yang tinggi, namanya embun pagi. Ya, spray yang kita spray, dia mempunyai tahap pengobatan yang tinggi. Begitu juga SJ2, dia dalam klasifikasi herba yang tinggi. Dia bukan klasifikasi herba yang rendah, bukan herba biasa, bukan lalap, bukan untuk mendapat antioksidannya saja, tetapi dia mempunyai aktif ingredient tertentu yang boleh menghilangkan antidot bagi segala racun. Sama seperti Pak Haji sebut, kalau orang tu dipatuk ular, kita boleh gunakan biji asam, boleh guna asam jawa, boleh kita gunakan, boleh juga kita gunakan yang lain daripada herba-herba yang lain. Tetapi ada herba yang sekuat daripada sambiloto. Cuba ambil sambiloto, orang dipatuk ular, ambil sambiloto, ditumbuk-tumbuk, diletak di tempat yang dipatuk ular tersebut, InsyaAllah cure. Atau menggunakan zinc oxide.
batu buih, zinc oxide yang mengandungi zinc oxide, yang mana dia akan memberikan kepada kesan patukan ular tersebut, dia akan cairkan darah. Sebab patukan ular ini, bapa ibu sekalian, dia menyebabkan darah kita membeku. Bila dia darah membeku, dia akan ikut masuk saluran darah ini dan pergi ke jantung dan membekukan darah di situ dan menyebabkan kematian. Jadi oleh sebab itu zinc oxide salah satu daripada bahan mineral yang bertindak untuk anti pembekuan darah. Kita letak kat situ, dia akan jadi antidot, hilang serta-merta begitu. Begitu juga dengan sambiloto. Brotowali juga mempunyai kesan-kesan begitu, tapi tidak sampai ke tahap yang paling tinggi. Jadi herba ada tahap rendah, tahap sederhana dan tahap tinggi. Jadi bila kita berhadapan dengan COVID-19, kita tak boleh guna herba tahap rendah. Kita tidak boleh guna apel hijau. Apel hijau bagus. Kita tak boleh guna seledri. Seledri juga bagus. Kita tak boleh juga menggunakan dia punya herba-herba yang lain. Seperti biasa memang bagus, tapi tak boleh, tidak mampu untuk membunuh tersebut. Ya, itu boleh digunakan untuk orang sihat, untuk prevention is better than cure. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Sebab bila sudah nama pengobatan ini, dia perlu melangkah ke suatu langkah, iaitu penggunaan herba tahap tinggi. Itu yang paling penting. Okey, di situ agak sikit serius Pak Haji pada pagi ni. Tapi sebelum itu tengok nenas ni, nenas sikit ya, kita lapang-lapang sikit ya, supaya jangan stres sangat belajar. Ini nenas. Besar kan nenas ni? Ini dia. MD2, MARDI2, nenas tidak ada duri. Nenas tidak ada duri. Biasanya nenas ada duri, ya. Morris ada duri, tapi ini tidak ada duri. Ini nenas. Nenas ini subhanallah ya, kita boleh gunakan dia ni untuk jadi obat. Obat apa? Yang pertama, asam urat. Asam urat, arthritis. Kalau kita banyak makan obat-obat tahan sakit, nanti dia akan efek kepada ginjal. Pak Haji dah sebutkan, ada namanya apa dia? Aluminium hidroksida. Jadi oleh sebab itu, dalam menepati tajuk perbincangan kita pada pagi ini, sakit walaupun tidak ada tanda, sebenarnya kadang-kadang kalau banyak sangat mengambil ubat kimia jadi gitu juga. Dia sakit demam, dia pun ambil ubat tahan sakit. Dia sakit sendi, ya, dia ambil ubat tahan sakit. Memang hilang sakit, tidak ada tanda. Hilang sakit belum tentu hilang penyakit. Ambil ubat untuk tahan sakit, untuk sakit sendi, bisa hilang sakit sendi, tapi hilangkah penyakit? Tidak. Nanti akan jadi masalah masalah gastrit, nanti jadi ulcer, nanti akan rosak buah pinggang pula. Daripada masalah, daripada sakit asam urat, gout itu tiba-tiba jadi ulcer, jadi jadi kanser. Maka selepas itu hadiah pula dia menjadi apa? Rosak buah pinggang. Dia pula sakit. Itu menunjukkan bahawa apa dia? Sakitnya hilang, penyakit tak hilang. Jadi oleh kerana macam mana? Okey, pagi ni macam mana cara menghilangkan sakit gout, sakit arthritis, sakit sendi, orang sakit di bahagian kaki. Inilah dia buah nenas. Ya. Buah nenas yang mana kita tahu bahawa daripada nenas ini kita boleh buat dia jus. Ya, kita boleh buat jus dan juga kita boleh buat dia daripada apa yang Pak nak sebut ialah bukan hanya kepada isinya saja ya, tetapi yang terbaiknya ialah di bahagian tengahnya. Bahagian tengahnya. Lihat kat sini, ditunjukkan. Pisau ni tak cukup panjang ya. Jadi kita buahnya besar sangat. Nah, di bahagian tengah ini, di bahagian tepi ya. Jadi tunjuk di bahagian tepi ni isi yang kita makan, buat jus boleh, tapi ubatnya di bahagian tengah ni. Begitu juga untuk ubat kanser, guna ini juga. HIV, guna ini juga. Dia antivirus. Jadi kita buang ini.
Kita buang dulu isinya yang ada di tepi-tepi itu, kita keluarkan dulu. Ni Pak Haji tunjukkan ya macam mana di sini kita keluarkan dulu. Nasi manis sekali ya, MD2 yang paling manis dan sekarang banyak ditanam ya. Pak Haji ada juga menanam nanas ini, tapi menanam dalam pot. Nanti kurang lebih ada 1000 pohon yang ditanam dalam pot. Ini dia. Ni di bahagian tengah. Bahagian inilah yang jadi obatnya ya. Kita blenderkan, kita jus. Yang mana lebih baik, jus atau blender? Jus. Itu di antaranya. Baik, ini juga isinya juga boleh buat manis sekali buat minum, khususnya untuk kita untuk sistem immunity ya. Jadi oleh sebab itu nanas ini salah satu daripada herba yang bagus untuk yang mempunyai apa disebut sebagai enzim ataupun enzim ya. Enzim apa ini? Sebut apa? Bromelain. Bromelain. Itu di antaranya. Baik. Jadi yang ini pula jangan kita buang. Ini jangan kita buang, kita jadikan dia sebagai salah satu daripada benih kita, bibit kita, jangan buang ya. Ingat tu, kalau ambil nanas, apa juga yang kita ambil daripada nanas, daripada buah-buahan, kalau ada biji yang kita makan sesuatu itu, jangan sampai buang. Kesemuanya itu harus diproses ulang, iaitu dengan kita menanam. Itu sangat penting. Ini dia antaranya. Kita buang ini bagi tinggi sikit ya, bagi tinggi sikit. Yang di bawah ni pun macam tu. Itu dia. Tunjukkan. Ini dua sekali lah, 2P, pertanian dan perubatan ya. Dua ni mesti berkembar. Jadi insya-Allah belajar ya, betul-betul belajar. Jangan buang ya. Suatu nanas yang kita beli tu jangan buang. Itu dah. Cantik sekali. Ambil ini yang dah kosong ya, kemudian kita potong dia. Ya, kita potong. Kita tengok, kita potong. Ini Pak Haji potongkan. Ini gitu. Kemudian kita ambil ini. Tengok, ambil POC, pupuk organik cair, kita bancuhkan di dalam ini. Masukkan satu tutup ini. Satu tutup ini boleh kita masukkan ke dalam air sebanyak 10 liter. Sama, masukkan, kita baca doa, baca surah Al-Fatihah, kemudian kita goncang 50 kali, kemudian dah siap ya, goncang tu masuk dalam 10 liter. Ambil air 10 liter itu. Air 10 liter itu yang dimasukkan ke dalam ini. Ini air POC ya, air biang POC. Pecah ya. Baik. Jadi okey, masukkan kat situ. Kita masukkan dekat situ. Bila kita masukkan dekat situ, jadi alhamdulillah ya, lama-lama dia keluar akar. Masa 10 hari, tak sampai 10 hari dia akan keluar akar. Kemudian selepas daripada itu dah keluar akar, kita sudah boleh menanamnya dalam pot, dalam pasu di dalam rumah kita. Macam yang dibuat oleh Pak Haji. Nanti insya-Allah Pak Haji tolong ambilkan dia punya pot kita yang ada ini, tolong diangkatkan ke sini. Silakan. Bapa Ibu teruskan, cuma ambil saja pot itu ke sini ya. Baik, kita teruskan lagi bahawa daripada sini ya, daripada apa yang kita sebutkan sebagai teras yang tadi ni, kita jadikan di mana ya, ini dia jadikan ni. Ini obat. Di blender, diminum, kemudian sama ada juga dijuskan dengan jus ya. Masya Allah, ini adalah obat yang terbaik, khususnya untuk apa? Arthritis. Malang sekali orang yang ada arthritis ya, malang sekali. Banyak makan ubat kimia sampai kencing sudah berbuih. Kenapa kencing berbuih ya? Sebab ginjal dah ada masalah. Sebab apa ginjal ada masalah? Terlalu banyak makan ubat kimia. Bila kita terang tentang herba tak mau dengar pun ujung-ujung telinga saja. Dia kata Pak Haji tu dah tua dah, boleh cakap macam-macam, kami yang muda ini susah nak cari. Susah apa kan nanas
Nenas saja pergi beli, bukan mahal sebagainya. Allah ciptakan sakit, ada ubat. Ubatnya itu tak mahal. Kalau kita pandai buat olah sendiri sebagainya. Ini untuk artritis. Begitu juga antivirus. Antivirus juga gunakan ini ya. Ambil jus yang ini. Kemudian juga kalau boleh yang di bahagian tengahnya itu yang terbaiknya. Nanti kita tengok dalam pot ini elok atau tidak ni, bersih atau tidak potnya itu. Nanti kita angkat di sini untuk kita tunjuk. Ya, di sini mari. Ni. Letak tadi di sini ya. Mari. Letak di sini, letak atas sini. Cuba lihat, ini adalah pokok yang ditanam. Yang ditanam di atas di dalam pot atau pasu. Daripada ini juga prasulur juga, daripada mahkotanya, tengok hijau. Bagus, mudah kita kontrol. Lepas kita menanamnya itu, maka kita letak di atasnya sabut. Ya, sabut kelapa. Sebab tujuan sabut kelapa tadi adalah untuk memegang sikit air, kerana nenas ini dia perlukan juga dia punya air yang cukup, dia tak boleh kering juga. Kemudian kita gunakan POC terus keluar daun, ini belum lagi keluar buah ya. Nanti dalam sekitar 9-10 bulan dia akan mula keluar buah ya. Ini baru 2-3 bulan yang kita tanam. Jadi alhamdulillah, dengan keadaan di tepi rumah saja, ini adalah ubat untuk kita. Nenas jangan lihat sebagai hanya nak buat pajeri, nak buat makanan, masak-masak sebagainya. Nenas adalah ubat untuk kita. Itu yang pertama yang Pak Haji nak sampaikan. Baik. Jadi berhubung dengan sakit yang tidak ada tanda ini, sebenarnya sakit itu memberikan tanda tapi tidak mampu dilihat. Kerana yang pertama, tanda itu sudah hilang. Kemana? Sebab apa? Painkiller. Ambil ubat. Ubat itu menghilangkan sakit, tapi penyakit tak hilang. Satu. Yang kedua, dia tidak berikan tanda-tanda yang menunjukkan kesan apabila kita sudah leka bekerja, asyik bekerja. Kita kerja terus tak sedar. Sama seperti orang duduk di dalam bilik yang berhawa dingin ya, bilik yang ada AC. Apa yang terjadi pada dirinya? Walaupun kekurangan air dan tubuh badannya, dia tak sedar sebab dia duduk di dalam lingkungan yang dingin. Jadi menyebabkan dia tak minum. Bila dia tak minum, dia makan herba, tak berkesan. Itu adalah permasalahannya. Begitu juga dengan orang yang kena virus. Dia nak tunjuk kata dia kuat, dia nak tunjuk kata dia mampu, dia nak tunjuk kata dia boleh berhadapan sebagainya. Satu. Atau dia takut nak pergi ke hospital, ke rumah sakit, nak cek saringan dan sebagainya. Dia takut. Maka oleh sebab itu tiba-tiba penyakit sakit yang dia sedang simpan itu tiba-tiba muncul menjadi bom jangka, meletus jatuh dia, maka dibawa ke rumah sakit meninggal. Ini satu yang kita kena akui. Jadi oleh sebab itu, maka di dalam kita belajar ilmu herba, bila kita ambil sesuatu herba, dia sebut DOC, Direction of Cure. Yang ini harus kita faham. Kadang-kadang kita dah makan herba, orang itu yang tidak ada masalah keputihan dia kata. Tiba-tiba dia ambil herba kita namanya Paramaria. Tiba-tiba keluar dia punya keputihan tersebut. Itu direction of cure, kerana dalam tubuh badannya itu sebenarnya tak sihat. Dalam tubuh badannya itu sebenarnya sudah mempunyai penyakit, cuma tunggu bom jangka itu meletus. Jadi itu saja yang berlaku. Begitu juga dengan siapa yang ambil herba. Pertama sekali ambil herba, dia akan ada reaksi demam, panas badan. Itu bukanlah reaksi yang negatif. Itu adalah positif, yang menunjukkan bahawa herba itu bereaksi dalam tubuh badan kita, membina sistem imun. Kalau kita minum herba tak rasa apa-apa, seperti minum air kosong. Jadi oleh sebab itu, maka kadang-kadang munculnya ini dipanggil direction of cure. Tanda-tanda penyembuhan, healing crisis berlaku bila kita ambil herba. Sebab kalau kita ambil herba di peringkat tinggi. Tapi kalau kita ambil herba biasa macam nenas, apel, kita ambil sawi, kita tak nampaklah dia punya permasalahan tersebut sebab herba peringkat rendah. Tapi kalau kita ambil herba yang mempunyai aktif ingredientnya yang tertentu, yang khusus pada tertentu, pasti akan memberikan kesan.
pasti akan menunjukkan direction of cure. Direction of cure ni penting. Tetapi kalau dia kata saya ambil herba tapi sakit kepala dan sakit pinggang, itu bukan direction of cure, itu dehydration, kekurangan air. Jadi kita harus kena boleh membezakan. Jadi dalam suatu herba ini, kalau seseorang itu yang telah mengambil herba A kemudian nak tukar kepada herba B, itu pun akan menunjukkan kesan. Misal kata herba A lah, dia dah biasa amal herba A, kemudian dia nak amal pula herba B, maka dia akan tunjuk kesan pada dirinya. Direction of cure. Tubuh badan kita ini, dia tidak mengenal apa herba yang masuk dalam tubuh badan, maka dia bagi reaksi. Tetapi selepas lama dia mengenal itu adalah sebagai kawan, maka dia adaptasi. Dia ambil, dia bina sistem imun, dia melindungi. Misalnya, ada orang yang tak percaya apa yang Pak Haji sebut ni. Baik, kalau tidak percaya, bagaimana vitamin C bekerja dalam tubuh badan? Vitamin C yang bekerja dalam tubuh badan, vitamin C itu datang daripada mana? Ya, kalau omega 3, tubuh boleh mengeluarkan omega 3. Ketika orang itu berpuasa, dia boleh mengeluarkan omega 3. Tapi vitamin C mau dapat daripada mana? Kebanyakannya vitamin C harus ambil daripada sumber luar. Boleh ambil daripada rosella, boleh ambil daripada mengkudu, boleh ambil daripada asam jawa, boleh ambil daripada garcinia, boleh ambil daripada gardenia, boleh ambil daripada jeruk, citrus, boleh ambil daripada pelbagai-bagai herba. Kalau kita boleh menerima vitamin C, kenapa tak boleh terima herba-herba yang lain di dalam tumbuh-tumbuhan? Allah Ta'ala jadikan dalam tumbuh-tumbuhan ini dia stabil, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita cipta ni ada banyak masalah. Misalnya ya, Pak Haji bagi contoh sini, kalsium. Kita boleh membeli kalsium yang dijual, kalsium yang dibuat, kalsium sintetik. Boleh kita beli kalsium yang telah dibuat khusus untuk membekalkan kalsium untuk tulang, osteoporosis, boleh. Tetapi tahukah kita bahawa kajian menunjukkan minum madu lebah satu hari 20 mg selama 2 kali satu hari itu 40 mg selama 40 hari sudah sama dengan ubat-ubat osteoporosis. Madu lebah itu kajian madu lebah itu madu lebah tualang. Kerana apa? Di dalam madu lebah tualang itu ada bahan-bahan, sama ada dia ada enzim 3%, sama dia ada mineral, sama dia ada vitamin di dalamnya. Tetapi apa yang Pak Haji nak sebut, bahawa dia bukan hanya setanding dengan ubat-ubat osteoporosis, madu lebah malah lebih tinggi. Dia tidak perlu kepada pemrosesan ekstrak. Yang jadi mesin ekstrak yang tercanggih, terbaik ialah lebah itu sendiri jadi mesin ekstrak. Mesin ekstrak hidup apa? Lebah itu mengekstrak yang kita tidak tahu. Yang kita tahu mungkin kita tahu ada propolisnya, ada royal jelly-nya, ada daripada bee pollen dan sebagainya. Itu yang kita tahu. Ada lebah trigonanya, ada lebah yang bersifat yang ada racun dan sebagainya. Itu yang kita tahu. Tetapi kajian menunjukkan bahawa pengambilan madu lebah satu hari 2 senduk tu, 2 senduk besar, 2 senduk maksudnya 2 sudu besar itu diambil pagi dan petang, mengelakkan daripada masalah osteoporosis dan menjadi obat kepada osteoporosis. Madu lebah. Maka terbukti bahawa madu itu obat untuk manusia. Ubat untuk manusia. Tidak ada virus yang boleh hidup di dalam madu lebah. Tak ada virus yang boleh hidup. Ada percubaan masuk virus dalam madu lebah, tapi esok hari virus semua mati, kuman semua mati. Ajaib pada penciptaan Allah SWT ni. Jadi dalam keadaan virus COVID-19 ni, kenapa kita tak ambil madu lebah? Kenapa tak memunculkan pengobatan? Nabi kata kalau ada kesembuhan itu ada pada madu, ada pada asal, al-ijamah, al-kai. Sebab apa? Sebab kita tidak pernah diajar untuk merenung pengobatan dan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga kan kita pandang sepele. Sehingga kita pandang itu sebagai satu pengetahuan yang tidak ada asas. Nanti banyak orang minta pula kepada Pak Haji, mana data klinikalnya pula daripada madu lebah ni? Data klinikal apa terang-terang hadis Nabi.
hadis Nabi SAW. Sebab itu kita sebut kepandaian manusia hari ini tidak mampu untuk berhadapan dengan COVID-19. Betul kan? Orang cerdik, orang besar, orang pintar, orang bersih, orang kuat, orang ada wang, orang ada kepakaran, orang yang makan. Doktor lagi jatuh, perawat lagi jatuh. Kalau kita ada keupayaan, kita tak ada keupayaan. Kalau oleh sebab itu, maka mari kita mengaku, mari kita surrender kepada hadis Nabi SAW, iaitu madu lebah, salah satu daripada pengobatan alamiah yang ada di samping pengobatan-pengobatan yang lain. Bukan berarti di sini Pak Haji menolak pengobatan lain, tidak. Orang Islam itu dia tak akan menolak suatu pembaharuan, suatu penemuan, kerana penemuan itu juga minallah, daripada Allah, bukan daripada kebijakan kita. Kalau Allah tidak kurnia, kita tidak akan diberi pengetahuan. Jadi oleh sebab itu, maka kita kembali semula. Jadi madu lebah ini dalam satu penelitian didapati bahawa boleh dijadikan untuk ubat osteoporosis. Baik. Kalau kita ambil kalsium yang dijual itu, dijual tunggal, ada dijual itu, sama ada dengan madu lebah? Tak sama. Sebab pengambilan lebih kalsium, lebih berlebihan akan menyebabkan pengurangan penyerapan zinc atau seng. Bila pengurangan zinc, ambil kalsium tinggi, zinc kurang. Jadi oleh sebab itu, maka Allah jadikan stabil. Dalam madu lebah itu sudah ada kalsium, ada zinc, ada magnesium, ada mineral-mineral yang teratur dalam susunannya. Berapa persen, ini 2%, ini 10%, ini 3%. Siapa yang letakkan percentage itu? Percentage itu bukan kita yang letak. Kita boleh membuat satu formula. Siapa kita buat formula ini 2%, ini tambah 5%, ini apa, pada satu andaian kita untuk mengkaji. Tapi Allah sudah buat semua percentage mineral dan vitamin lengkap di dalam madu lebah itu. Siapa yang boleh mencabar pada cantuman-cantuman percentage persen yang ada di dalam madu lebah tersebut? Tak boleh. Tak boleh. Apakah itu hanya sia-sia? Apakah itu hanya sekadar dia jadi secara natural, dia jadi secara semula jadi, tidak ada unsur-unsur ilmu di situ? Malah manusia ini pun belajar mengambil daripada ekstrak tumbuh-tumbuhan yang mengandungi bahan-bahan yang tertentu. Tetapi kadang-kadang kita ambil satu bahan, kita buang yang lain. Sama dengan orang-orang ahli kitab. Mereka ini beriman dengan sebahagian ayat Quran, maka engkar dengan sebahagian yang lain. Sampai Allah sebut afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kamu ni, apakah kamu beriman dengan sebahagian daripada kitab, kemudian kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Jadi oleh sebab itu, maka dalam pengkajian yang halus itu, misalnya buah nanas ini, ada kita lihat ada satu kecacatan mineral yang ada di dalam buah nanas ini. Apakah kita lihat ada satu kecacatan vitamin yang ada dalam buah nanas ini? Apakah boleh kita katakan buah nanas yang jadi makanan orang ini, dia ada satu bahan yang tidak diperlukan? Boleh kita sebut begitu? Dulu orang selalu menyebut begitu bila orang melihat ada satu pineal gland yang ada di otak. Sampai pineal gland itu dikatakan sebagai satu kelenjar yang tidak tahu fungsinya. Hari ini orang sudah boleh faham pineal gland itu jadi mata ketiga untuk mengeluarkan melatonin untuk dapatkan tidur yang berkualiti. Kalau tak ada melatonin, kalau dia tak berinteraksi dengan cahaya, dia tak keluar melatonin, maka tidurnya tidak berkualiti. Jadi pineal gland yang Allah ciptakan dalam otak kita ini tidak sia-sia. Begitu usus buntu, gastrik, appendix. Maka ketika appendix itu dikatakan usus buntu yang tidak mempunyai apa arti, boleh kita buang, sila buang, tengok apa yang akan berlaku sistem imun kita. Sekejap demam, sekejap sakit, sekejap demam, sekejap sakit. Begitu juga dengan tonsil, ya, bagaimana dia bengkak tonsil, kita buang sebagainya. Padahal tonsil itu obatnya adalah sambiloto, pokok cerita saja, pokok empedu bumi yang pahit itu saja kita buat sedoan, hilanglah tonsilitis itu. Jadi oleh sebab itu banyak di kalangan kita yang tidak menyedari, ataupun menyedari tetapi memandang sepele, sebelah mata, pandangannya tidak fokus, hanya dengar-dengar, orang kata hearsay saja. Ini hearsay tak boleh jadi hujah di mahkamah. Ya, ini bukan mahkamah.
Ini adalah kesihatan badan. Kalau orang kata VCO tu bagus, minum untuk lawaskan pembuangan BAB, kerana orang yang ada masalah demam ini, maka dia kena lancar pembuangan air besarnya supaya panas itu turun dan dikeluarkan. Baru mukusnya tidak ada. Saya sebutkan masa dulu. Kenapa proses itu berlaku? Proses diarrhea itu berlaku sebab untuk cover. Jadi oleh sebab itu muntah berlaku. Itu satu kebaikan. Muntah nak keluarkan racun. Diarrhea itu berlaku kerana nak buangkan juga masalah keracunan di usus. Semua itu adalah mekanisme pertahanan tubuh badan kita yang diciptakan oleh Allah, yang mempunyai mekanisme penyembuhan dirinya sendiri. Itu kita panggil satu sistem limfatik, sistem limfa, sistem sel darah T, sistem immunity. Semua itu adalah untuk mengawal tubuh badan manusia ini. Dia sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Tetapi bila tubuh badan kita diakumulasi dengan racun-racun, dengan kimia, dengan bahan-bahan yang mengandungi racun, bahan pengawet, bahan pewarna, bahan perasa yang dipenuhi dengan makanan-makanan junk food, instant food, dengan makanan-makanan berproses, maka enzim dalam tubuh badan kehilangan, vitamin dalam tubuh badan kehilangan, mineral dalam tubuh badan itu kehilangan, maka tubuh sudah tidak ada shield, tidak ada pelindung, tidak ada kota, maka serangan COVID-19 menyerang, jatuh tersungkur satu. Jadi sekarang bagaimana cara untuk kita recover? Bahawa COVID-19 ini bukan satu yang terakhir. Dia bukan satu yang mula. Sebelum ini ada SARS, sebelum ini ada Zika, sebelum ini ada penyakit Ebola, H1N1, chikungunya, dan berbagai-bagai penyakit lagi yang ada sebelum ini. Dan COVID-19 bukan terakhir. Sekarang sudah ada antivirus pula. Kemudian akan ada lagi banyak virus yang lain. Virus yang lain ini akan terus datang kepada populasi manusia yang tidak ada ketahanannya, yang sudah sakitnya jatuh tumbang. Kerana apa? Kerana tubuh badan kita sudah tidak seimbang. Kita sudah tak makan lalap, kita sudah tak ambil herba, kita sudah makan makanan sayur-sayuran yang ada racun, buah-buahan yang ada racun, nasi yang ada racun, kita makan makanan yang ada racun. Berapa banyak kita ambil sumber hidup dalam hidup kita, bahan hidup, enzim, berapa banyak? Ada kita ambil jus satu hari 1 liter? Tidak. Ada kita ambil buah satu hari 3 biji buah apel? Tidak. Ada kita ambil sesuatu yang hidup seperti ulang-ulangan lalap? Tidak. Kita makan sesuatu yang instan, makan sesuatu yang mempunyai bahan awet yang tinggi, kemudian kita mengharap tubuh badan kita kuat untuk berlawan dengan COVID-19. Jadi sebab itu tiba-tiba kita jatuh tanpa kesan, tanpa tanda, tetapi sebenarnya tanda-tanda itu sudah wujud, tetapi kerana bahan-bahan kimia yang terakumulasi di dalam tubuh badan kita ini telah cover, tak tunjuk kesan, tiba-tiba jatuh dan terus mati. Mau begini? Situasi ini harus diubah. Kesihatan kita itu berada di dalam piring makanan kita. Piring makanan kita itu. Cuba kita ambil piring makanan hari ini, kita tengok dalam piring itu berapa yang jadi obat, berapa jadi racun. Ini bahan pewarna, bahan pengawet, bahan perasa. Dia tak jadi obat, dia tak jadi darah, dia tak jadi daging, dia tak jadi tulang, dia tak jadi rambut, dia tak jadi kulit, dia jadi racun pada tubuh badan kita. Kita mengharapkan tubuh badan kita kuat, boleh survive dengan COVID-19, sedangkan makanan kita makanan yang beracun. Makanan itu sendiri telah melumpuhkan sistem imuniti, menyebabkan COVID-19 datang dan membunuh kita satu persatu. Back to nature, back to organic, back to kepada alamiah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi mengambil bahan-bahan alamiah, sumber-sumber alamiah ini dan membina sistem imun yang paling baik, paling kuat.
memasuki 26 buah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di hujung. Nabi tak duduk di belakang, di hujung macam tombak itu. Macam tombak, Nabi berlari ke hadapan dengan kuda yang tangkas, dengan digambarkan oleh para sahabat rambutnya seperti singa yang berlari kencang. Masya Allah, hebat. Sesusuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat hebat, bapa ibu sekalian. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berjalan seperti mana jalannya daripada tempat tinggi turun ke tempat sebelah bawah. Maka Rasulullah kalau dia menggenggam itu, dia tak buka genggaman itu, genggaman itu tak boleh dibuka. Kekuatan tangannya mengalahkan kekuatan daripada kekuatan lelaki yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jalannya penuh berwibawa, pijaknya rapat dekat bumi, menunggang kuda yang tertangkas. Pernah berlaku di suatu peristiwa bising-bising di Madinah. Rasulullah SAW nampak sekilat seorang lelaki menaiki kuda yang tangkas, menenangkan. Tenang, tidak ada apa-apa. Siapa dia? Rasulullah SAW menaiki kuda yang tangkas, tidak ada ketakutan, menyerang musuh di tengah gelanggang. Tidak ada posisi yang berani yang diduduki kecuali para sahabat radhiyallahu anhum. Termasuklah 10 sahabat yang berani duduk di posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, yang mempunyai keberanian sebab mempunyai fizik dan jiwa yang stabil. Bapa dan ibu sekalian, kita bukan gambarkan Rasulullah itu orang Allah nak tidur saja, ya orang malas saja. Rasulullah itu orang, tidak. Siapa gambarkan Rasulullah begitu? Rasulullah itu adalah orang kaya di kalangan orang kaya. Hartanya melimpah diberikan oleh orang miskin di kalangan orang miskin, kerana semua harta diinfakkan kepada dirinya. Anfik ya Bilal, anfik ya Bilal, berilah wahai Bilal, sesungguhnya Allah memiliki arah yang besar. Ini orang kaya. Harta tidak ada, tetapi kekayaan hati ini mengalahkan Rom dan Farsi. Maharaja Rom dan Farsi yang merebut-rebut harta, menimbun-nimbun di istana, akhirnya mati dalam keadaan hina. Jadi oleh sebab itu, maka apa yang saya nak bayangkan, bahawa sesusuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan dibayangkan seperti orang yang lemah, orang yang longlai, orang yang lesu. Bukan begitu. Bukan begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mentadbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatur ekonomi. Rasulullah SAW itu bangkit sebagai seorang mujahid, seorang pejuang, seorang rasul. Ujian yang dihadapi oleh Rasulullah lagi besar. Kalau kita kena COVID-19 ni banding dengan ujian Rasulullah, Masya Allah. Rasulullah SAW sudah diangkat pedangnya itu, lalu hanya untuk dikatakan ketika sedang tidur, orang bertanya, siapa yang boleh menyelamatkan nyawamu daripada pedangku wahai Muhammad? Rasulullah sedang tidur di bawah pohon kurma, tidak ada pengawal. Rasulullah mengatakan, Allah. Jatuh pedang, orang itu jatuh pedangnya kerana kegetaran dengan bahasa yang dikeluarkan oleh Ar-Rasul. Ini dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan umat jadi stres memaki orang itu, kata kepada jamaah tabligh lah, disebut orang ini sebagainya. Itu orang stres. Tuan, berimanlah kepada Allah bahawa ujian Allah ini bila sudah sampai, jangan tunjuk jari kepada siapapun, tapi kita melindungi. Kita melindungi sesama saudara-saudara kita. Ya betul, kita uzlah. Orang bahasa dulu sebut suluk. Kalau suluk ni orang marah, orang kata ini suluk-suluk pula di zaman moden ni. Uzlah pun orang marah. Kenapa nak uzlah? Kita mesti berjuang. Berjuang hari ini ialah dengan melalui uzlah atau kita islah. Kita islahkan diri kita, kita keluarkan, kita beruzlah, kita duduk dekat rumah, kita merenung semula perjalanan hidup kita yang selama ini. Merenung semula, dengan selamatkah kita di neraka kelak. Kita tengok bagaimana orang-orang yang kena masalah COVID ni, Masya Allah, berada di hospital. Bukan hanya orang yang kena, orang yang jaga pun ketakutan. Ini jadi sebagai bahan untuk kita muhasabah kita. Ya,
seperti mana yang kita sebutkan muhasabah. Walaupun tidak sempurna cintaku kepadamu, ada cacatnya, tidak sempurna ya ketaatanku padamu, tapi hanya dirimu saja yang bertahta di hatiku. Rapuh Opik. Jadi oleh sebab itu maka fikirkan. Mesti fikiran yang pertama positif. Yang kedua, jangan menyalahkan mana-mana pihak. Yang ketiga, kita duduk beruzlah. Yang keempat, jangan lupa herba-herba kita. Yang kelima, jangan lupa ambil minuman sunnah iaitu madu lebah. Yang keenam, kita kena duduk beribadat muhasabah, berterusan. Bahawa ini adalah bunga kasih daripada Allah. InsyaAllah hasil daripada ini yang sudah terkorban, yang beriman, insyaAllah mati syahid, yang ada melahirkan generasi baru yang bersih, yang telah diuji oleh Allah Subhanahu taala. Dalam ujian ini dia tidak kalah, dalam ujian ini dia tidak tewas, dalam ujian ini dia tidak mengeluh, dalam ujian ini dia tidak mencela, dalam ujian ini membuat dia jadi kuat, positif, hampir dengan Allah, tambah amal ibadatnya. Maka dalam keadaan begini dia menyebarkan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Gunalah produk kita yang betul. Gunakan produk kita. Kita ada berbagi spray, kita ada SJ2, kita ada kopi radik, kita ada kopi radikku untuk membina immunity. Pak Haji doakan, insya-Allah orang yang menggunakan ini insya-Allah selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena kita memilih metodologi cara pengobatan tib nabawi yang kita cintai, iaitu mahabbah Rasul, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta kepada orang beriman, cinta pada seluruh mereka yang kembali ke jalannya. Baik, terima kasih semua. Jumpa lagi pada kuliah pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mai secawan tiada hari tanpa kopi radik. Mai secawan tiada hari tanpa kopi radik. Tongkat ali tejalawak akan mengkudung, mata berlanduk tebu gajah pokok lara. Halban digunakan secara tradisional untuk mengobati berbagai penyakit, untuk mengobati berbagai penyakit. Mai secawan tiada hari tanpa kopi radik. Mai secawan tiada hari tanpa kopi radik.